Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel, Isnin 17 Januari 2022 bersama saya Naim Izzuddin. Kita mulakan berita pagi ini dengan perkembangan banjir. Sehingga jam 8 pagi tadi, banjir melibatkan negeri Johor telah melanda menyebabkan satu daerah melibatkan 22 buah keluarga dan 74 mangsa. Sebanyak satu pusat pemindahan sementara telah dibuka di negeri tersebut. Sehingga jam 8 pagi tadi, seramai 18,475 mangsa telah diselamatkan oleh bomba yang melibatkan 7,751 operasi. Sehingga hari ini, pasukan bomba telah melakukan 6,256 pemantauan kawasan, 872 pemindahan mangsa, 204 sanitasi pusat pemindahan sementara, manakala 28 operasi pemindahan pesakit dan 342 penghantaran logistik. Dari jumlah ini, 2 operasi adalah melibatkan search and rescue dan 36 operasi melibatkan search and recovery. Manakala bagi operasi udara pula, seramai 22 orang mangsa telah berjaya dipindahkan dan sebanyak 46 lokasi penugasan telah dilaksanakan oleh bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. 19 buah drone telah terlibat dalam operasi drone yang melibatkan 27 lokasi penugasan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga turut mendapatkan maklumat jumlah pegawai yang terjejas akibat banjir di negeri-negeri yang terlibat, iaitu seramai 354 orang pegawai. Di negeri Kelantan seramai 4 orang pegawai, di negeri Terengganu seramai 4 orang anggota, di negeri Pahang seramai 129 orang anggota, di negeri Melaka seramai 3 orang anggota, di negeri Johor 3 orang anggota, di negeri Sembilan 17 orang anggota, di negeri Perak seramai 2 orang anggota, di negeri Selangor seramai 134 orang anggota, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur seramai 11 orang, manakala di Ibu Pejabat dan wilayah Persekutuan Putrajaya seramai 46 orang. Kita beralih pula kepada laporan harian statistik kebakaran dan penyelamatan. Sehingga hari ini, Isnin 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 431 panggilan kecemasan yang melibatkan 181 panggilan kebakaran, 57 panggilan penyelamatan dan 193 panggilan khidmat khas. Negeri Selangor mencatatkan jumlah panggilan kecemasan tertinggi iaitu sebanyak 117 jumlah panggilan keseluruhan. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Ahad 16 Januari 2022, sebanyak 89,076 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 57,729 disinfeksi bangunan, 7,721 pemindahan mangsa, 225 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan lain-lain premis. 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 342 penugasan di pusat pemberian vaksin PPV, 2,454 operasi pengurusan jenazah dan 20,579 lain-lain tugas bagi operasi diinfeksi sehingga semalam. Sejumlah 57,695 operasi dilaksanakan, merangkumi 157 zon mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Semalam sahaja, sebanyak 34 operasi diinfeksi telah dilaksanakan meliputi 24 zon yang melibatkan 9 buah negeri iaitu Selangor 0 operasi, Negeri Sembilan 1 operasi, Johor 4 operasi, Sarawak 5 operasi, Pahang 8 operasi, Sabah 5 operasi, Perak 3 operasi, Melaka 1 operasi, Kelantan 1 operasi, Pulau Pinang 0 operasi, Terengganu 0 operasi, Kedah 0 operasi, Perlis 3 operasi serta wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 0 operasi, Labuan 0 operasi dan Putrajaya 3 operasi.
Sehingga kini operasi telah merangkumi 25,600 premis yang terdiri daripada 3,981 pusat perniagaan, 2,718 kawasan perumahan, 5,139 tempat awam, 405 pasaraya, 9,357 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 863 premis PDRM dan 2,487 buah sekolah kerajaan. Bagi operasi berkaitan COVID-19 pula, sehingga 16 Januari 2022, seramai 905 orang penugas vaksinasi iaitu saringan telah diterbangkan oleh bahagian udara serta sebanyak 69,740 kilogram bantuan penghantaran logistik, makanan, peralatan dan 85 lokasi penugasan yang melibatkan 446 jumlah penerbangan serta 5 buah pesawat telah dilakukan. Kita seterusnya beralih ke laporan insiden. Kami mulakan dengan berita khidmat mencari dan menyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka telah menerima panggilan kecemasan melalui MERS 999 pada jam 8.18 pagi di alamat Taman ASEAN Jalan Malim Melaka yang melibatkan seorang lelaki telah terjun ke dalam sungai di kawasan berkenaan lalu mengatur gerakan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Melaka Tengah ke lokasi kejadian. Hasil maklumat awal yang diperolehi menyatakan seorang lelaki berbangsa India berumur dalam lingkungan 30-an telah terjun ke dalam sungai. Menurut Komander Operasi Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Izzuan Arif bin Maknor, mangsa telah ditemukan pada jam 11.10 pagi dan disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM dan seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud telah menerima panggilan kebakaran pada jam 5.05 petang Ahad 16 Januari 2022 yang melaporkan kebakaran di alamat Kampung Siasai Tamu, Kota Belud, Sabah. Menurut Komando Operasi Kanan Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syazwan bin Latun, kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis tidak kekal berkeluasan 18 x 20 kaki persegi telah terbakar 100%. Tindakan operasi pemadaman menggunakan satu aliran hos rail dari jentera. Bagaimanapun kebakaran tiada melibatkan mangsa. Operasi pemadaman dapat dikawal sepenuhnya pada jam 5.28 petang dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 5.44 petang. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor telah menerima panggilan kecemasan kebakaran di kilometer 96 Lebuh Raya Plus arah utara Yongping pada jam 2.32 petang. Melalui talian tersebut, terus ke Balai Bomba dan Penyelamat Air Hitam terus digegaskan ke lokasi kejadian dengan kekuatan jentera FRT. 6 anggota diketuai oleh Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Isyadi bin Dani. Menurut Komando Operasi, setibanya pasukan keluaran operasi PKO di tempat kejadian, didapati berlaku kebakaran sebuah kereta Toyota Velfire. Kebakaran memusnahkan lebih kurang 90% kenderaan dan bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sala bantu mula. Kebakaran tidak melibatkan mangsa. Walau bagaimanapun, punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Ahad 16 Januari 2022, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan melalui MERS 999 pada jam 5.11 petang di alamat Skydeck, Menara Kuala Lumpur, Bukit Nenas, Kuala Lumpur. Seterusnya, Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur mengatur gerakan jentera ke tempat kejadian. Keluaran pasukan operasi terdiri dari Balai Bomba dan Penyelamat Hantua dan Balai Bomba dan Penyelamat Pudu bersama 2 jentera FRT, 1 jentera ALP, 2 unit RIM dan 1 EMRS dengan kekuatan 25 anggota. Menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Omar bin Cikgu, pasukannya tiba di lokasi kejadian. Terdapat seorang lelaki warga negara Malaysia berketurunan Cina berumur 21 tahun ingin melakukan cubaan membunuh diri dengan berdiri di hujung bangunan Skydeck, Menara Kuala Lumpur.
Mangsa telah berjaya diselamatkan oleh anggota bomba dengan tindakan pantas anggota menangkap mangsa dari belakang ketika mangsa sedang leka pada jam 6.38 petang. Mangsa seterusnya dibawa ke tempat yang selamat dan kemudian diserahkan pada pihak polis untuk tindakan lanjut. Ahad 16 Januari 2022, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan melalui MERS 999 pada jam 4.06 petang yang melibatkan kebakaran di alamat blok 8-4-1 Rumah Pangsa di BKL, Jalan 58 Palang 26, Taman Seri Rampai, Kuala Lumpur. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur mengatur gerakan jentera ke lokasi kejadian yang terdiri dari pasukan operasi Balai Bomba dan Penyelamat Wangsa Maju, Balai Bantuan, Balai Bomba dan Penyelamat Keramat, Balai Bomba dan Penyelamat Setapak dan Balai Bomba dan Penyelamat Hang Tuah bersama 3 jentera FRT, 1 jentera LFRT, 1 water tanker, 1 jentera ALP, 2 unit RIM dan 1 EMRS dengan kekuatan 44 orang anggota. Menurut Komander Operasi Kanan Penolong Penguasa Bomba Ahmad Daniel bin Ahmad Kamal, setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian pada jam 4.15 petang, kebakaran melibatkan rumah pangsa di BKL dan keadaan api sangat marak. Kebakaran melibatkan 2 unit rumah terbakar di tingkat 4 dan telah dapat dikawal pada jam 4.33 petang. Keluasan setiap rumah melibatkan 40 kali 40 kaki persegi, terbakar 100% bagi rumah pertama dan rumah 60% bagi rumah kedua. Namun begitu, tiada mangsa yang terlibat dalam kejadian tersebut dan punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Pasir Gudang, 16 Januari 2022, Pusat Gerakan Operasi Negeri Johor menerima panggilan kecemasan mangsa lemas melalui talian MERS 999 pada 16 Januari jam 4.14 petang, beralamat di Sungai Jalan Masai Utama 1, Taman Masai Utama, Pasir Gudang, Johor. 1 jentera FRT dan jentera EMRS, 1 utility van dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang dengan kekuatan keseluruhan seramai 13 serta 2 jentera RRV dari unit PPDA Balai Bomba dan Penyelamat Skudai dengan kekuatan keseluruhan seramai 9 orang anggota telah dihantar ke tempat kejadian. Komando operasi diketuai oleh Penolong Kanan Penguasa Bomba Hamdan bin Ismail. Menurut Komando operasi, setibanya pasukan operasi di tempat kejadian didapati terdapat 2 orang kanak-kanak lelaki dipercayai lemas di dalam sungai berkenaan, lebih kurang 9 kaki kedalaman. Mangsa pertama telah dijumpai pada jam 9.18 malam pada jarak 50 kaki dari lokasi mangsa dipercayai lemas, dan mangsa kedua telah dijumpai pada jam 10.32 malam pada jarak 60 kaki dari lokasi mangsa dipercayai lemas oleh pasukan PPDA dan dibantu 1 unit bot orang awam. Kedua-dua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dimaklumkan kanak-kanak berkenaan di antara usia 11 sehingga 14 tahun. Kota Tinggi, 16 Januari 2022, Pusat Gerakan Operasi PGO Negeri Johor menerima panggilan kecemasan kebakaran bangunan melalui talian MERS 999 pada jam 8.26 malam beralamat di Jalan Salak 4, Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. 1 jentera FRT, 1 jentera LFRT dan 1 jentera EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi serta 1 jentera EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Johor Jaya dengan kekuatan keseluruhan seramai 22 orang anggota telah dihantar ke tempat kejadian. Komando operasi diketuai Penolong Kanan Penguasa Bomba Azman bin Jantan. Menurutnya, pasukan keluaran PKO ke tempat kejadian didapati berlakunya kebakaran melibatkan sebuah stor jenis separuh kekan berkeluasan 80 kali 100 kali 30 kaki persegi dan isi kandungannya iaitu 3 bot maklumat tidak diperolehi dan 5 bot jet ski maklumat tidak diperolehi. Kebakaran telah memusnahkan 80% dari keseluruhan stor dan isi kandungannya. Tindakan memadam kebakaran dengan menggunakan 1 aliran salur bantu mula, 2 aliran 200 kaki, 3 pancutan, air dari water tanker, pam jentera J150 dan pilih bomba berhampiran. Kebakaran tidak melibatkan mangsa. Operasi ditamatkan pada jam
9.51 minit malam. Bagaimanapun punca dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Saudara, duka cita dimaklumkan penguasa kanan bomba 1 Wan Azmi bin Ahmad yang bertugas di Zon 1 Kuala Terengganu telah kembali ke rahmatullah pada jam 4 petang Ahad 16 Januari 2022. Marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah dan mendoakan agar roh Ar-Rahman ditempatkan di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, sekian sahaja segmen berita terkini pada pagi ini. Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak berita berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian dahulu dari kami. Jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Saya Noaim Izzuddin. Assalamualaikum dan salam hormat.